Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana dengan kurnianya, dengan izinnya, dengan redanya, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pagi ini bagi membicarakan ilmu nahwu dan syarah. Jadi minggu lepas kita telah bincangkan tentang apa namanya, tentang 3 huruf ditambah dengan alif ta. Ditambah dengan ta alif. Ta alif. Ta alif. Bukan alif ta. Ta alif sangat. Jadi kita telah pun bincang secara ringkas tentang dia punya bab ini. Jadi sekarang ni kita bukan saja perlu tahu dia ada tambahan huruf. Kalau sekadar kita tahu perkataan tu ada tambahan huruf tapi tidak tahu makna dia, maknanya kita tak dapatlah maksud yang baik. Jadi oleh kerana itu kita kena ambil berat tentang memberikan makna dia. Beri makna dia. Jadi di sini disebut sedikit tentang makna dia. Ta tambah alif. Jadi kita dapat tafa'ala. Tafa'ala ni fa'il madhi. Kemudian bagi nak memudahkan kita faham, yang ini ditambah ta kepada fa'ala. Yang sebelum ni kita dah tahu dah, ada fa'ala, maknanya fa'ain lam tambah alif. Alif dia duduk tengah. Jadi fa'ala. Fa'ala, kita tahu makna fa'ala iaitu bermusyarakah. Jadi yang ini pun kita tambah ta di depan dia. Jadi makna dia juga adalah musyarakah. Sama dengan makna fa'ala. Cuma bezanya tafa'ala ini adalah fa'il lazim yang tidak memerlukan maf'ulun bih. Maknanya jadi fa'il lazim. Kalau fa'ala itu fa'il muta'addi. Fa'il muta'addi maknanya dia memerlukan maf'ulun bih. Tapi bila tambah ta di depannya, dia sudah tidak memerlukan dia punya muta'addi. Ataupun dia sudah menjadi fa'il lazim. Daripada fa'il muta'addi, fa'ala kepada fa'il lazim. Fa'il lazim, fa'il muta'addi ini kita kena fahamlah. Maknanya kalau lazim tu dia tidak memerlukan penyambut. Dia tak memerlukan maf'ulun bih. Manakala fa'il muta'addi
dia memerlukan maf'ulun bih. Maknanya memerlukan dia punya mangsa. Kalau fa'il lazim dia tidak mangsa. Contoh macam tidur. Tidur tak memerlukan mangsa. Tak ada maf'ulun bih. Tapi kalau makan, makan kena ada maf'ulun bih. Dia makan apa? Makan roti, makan buah apple, makan buah kurma. Jadi ada dia punya maf'ulun bih. Tapi kalau fa'il lazim macam tidur apa? Bolehlah kata tidur ayam, tapi tak masuk dalam kita punya kajian lah tidur ayam tu. Sebab tidur ayam tu bahasa Melayu. Jadi sekarang ni apabila ditambah dengan ta, dia sudah menjadi fa'il lazim. Kalau contohnya ta'arafa adalah fa'il madhi. Makna dia apa? Makna dia saling mengenal. Kalau arafa saja maknanya dia saling tahu. Ini dia saling mengenal. Mengenal tu lebih baik daripada tahu. Kemudian ta'awana. Ta'awana saling menolong. Kalau awana saja maknanya dia tolong menolong. Jadi ada yang lebih, ta ni menunjukkan lebih serius. Lebih banyak. Dia punya perbuatan tu lebih banyak. Jadi di bawah ni kita dah belajar dah. Tafa'ala, yatafa'alu. Kemudian tafa'ulan. Jadi tafa'ala fa'il madhi. Kalau fa'il mudhari' tambah ya. Jadi yatafa'alu. Yatafa'alu, ya ni bagi atas. Sebab dia sekarang ni sudah jadi berapa huruf ni? Daripada tafa'ala jadi 5. Jadi ya tu bukan ya tambahan, tapi ya tu ya fa'il mudhari'. Ya fa'il mudhari'. Jadi ya ni kita panggil ya mudhari'. Yang bermaksud dia. Dia sedang yatafa'ala maknanya dia sedang membuat dia saling membuat kerja. Dan lu tu bagi dhammah kerana dia fa'il mudhari'. Kerana mudhari' ni kalau tak ada apa-apa depannya, maka dia adalah bagi dhammah. Manakala fa'il madhi, kalau di depannya tak ada, sama ada benda depan tu atau tak ada amil lah ataupun tak ada, dia tetap berbagi atas. Sebab fa'il madhi mabni ala fathah. Manakala fa'il mudhari' kalau tak ada amil di depannya, maka dia adalah berbaris dhammah, melainkan ada amil dia. Begitu juga dengan tafa'ulan. Tafa'ulan ini adalah mazdar. Jadi mazdar kepada ta tambah ta dan alif dan ta sabdu, dia berbaris dhammah. Tolong ingat tu. Ain tu berbaris dhammah. Jadi tafa'ulan. Kalau tak ada apa-apa, tafa'ulan lah. Tapi kalau dia duduk dalam ayat, kita kena bariskan ikut ayat. Boleh jadi tafa'ulan, ulanu. Boleh jadi tafa'ulani. Sebab dia mengikut ayat. Sebab dia ni sejenis isim. Bila isim maknanya dia mengikut undang-undang isim. Undang isim tu bergantung kepada apa yang di depan. Kalau yang di depan tu menyebabkan dia sabdu, depan tu menyebabkan dia bagi dhammah, maka kita bagi dhammah kalah. Tapi kalau dia tak ada apa-apa, duduk sendiri macam ni, tafa'ulan. Kemudian ada alif ni apa ni? Alif ni tambahan menunjukkan dia bagi dua lam ni. Oleh kerana lam ni bukan huruf hamzah dan bukan temarbutah, jadi apabila dia bagi dua, duduk di ujung, maka kena tambah alif. Kalau huruf yang bukan huruf hamzah dan huruf temarbutah, jadi kita tambah alif. Jadi kalau dia tafa'ulan ni adalah nama. Nama apa? Nama terbitan. Terbit daripada mana? Terbit daripada fa'il madhi. Fa'il madhi jadi tafa'ulan. Jadi kita hanya salin saja perkataan tafa'ula. Apabila mazdar dia bariskan ain tu dengan dhammah. Gantikan ain yang baris atas ni dengan dhammah. Jadi dia sudah jadi mazdar. Mudah je tanda mazdar dia. Ain baris dhammah. Itu saja. Yang baris atas, baris bawah tu tak jadi masalah. Tergantung pada kedudukan perkataan tu dalam ayat. Jadi begitu juga dengan isim fa'il. Isim fa'il
mutafa'ilun. Jadi daripada perkataan tafa'ala, isim maf'ul, isim fa'il dia adalah mutafa'ilun. Jadi ainnya bagi bawah. Ain bagi bawah menunjukkan dia adalah isim fa'il. Kalau ain bagi atas bermaksud dia adalah isim maf'ul. Maknanya isim fa'il orang yang membuat. Kalau isim maf'ul benda yang dikena buat ataupun orang yang dikena buat. Itu saja. Dan fa'il amal lagi mudah. Fa'il mudah kita ambil daripada fa'il madi, cuma tukar baris lam tu. Lam tu baris atas sebab fa'il madi, matikan baris tu. Jadi bila mati maknanya dia adalah fa'il amal. Cukup senang. Jadi kalau ingat yang ni cukup senang. Begitu juga dengan fa'il nahi. Tambah la, tambah ta. Ta ni ta awak. Kemudian sambung dengan tafa'ala jadi la tatafa'al. Kenapa dia mati? Sebab la ni la jangan. La jangan mematikan dia punya fa'il mudhari' selepasnya. Fa'il mudhari' dia adalah tatafa'alu. Apabila letak la, jadi dia jadi tatafa'an. Itu adalah fa'il nahi. Jadi cara nak beri makna begitulah, kita tahu yang asal dia, tahu dia punya asal dia fa'il madhi, tafa'ala, tafa'ala ni maknanya dia adalah salin buat membuat. Jadi kalau fa'il mudhari' gantikan daripada telah sedang. Kalau mazda gantikan dia punya fa'il madhi tadi kepada daripada salin tolong salin membuat kepada menjadi nama Mazda. Jadi Mazda ni pada asalnya cara nak sebutkan mana dia adalah tambah dengan per ataupun an tujuannya. Per dan an. Per an. Ataupun boleh ke dan an. Jadi itu sudah menjadi Mazda. Jadi Mazda ni terbitan lah. Kalau jalan, perjalanan. Jadi per nan. Begitu juga kalau merdeka, kemerdekaan. Ke dan an. Jadi itu adalah menjadi Mazda. Jadi yang ini kita tengoklah. Kalau ini fa'il dia adalah salin berbuat dengan serius, maka yang ini maksud dia adalah jadi nak kena sesuaikan apa dia. Maknanya ada maksud salin tu ada dan ada serius tu di dalam Mazda. Mazda tambahan mazid ini tidak direct lah. Kalau kita kata 3 huruf saja, kita boleh tambah dan an saja. Kalau jalan perjalanan, nan. Itu dia punya kalau untuk 3 huruf. Tapi apabila ditambah, kita kena masukkan makna dia yang menunjukkan itu alif ni adalah musyawarah, kemudian ta ni menunjukkan kerap kali atas serius ataupun bersungguh. Jadi begitulah kita nak beri makna Mazda. Kita tak dapat satu kataan Melayu yang exactly makna dengan tafa'ulan ni dalam satu word dalam bahasa Melayu. Tak ada. Tak dapat. Sebab bahasa Melayu tak cukup. Tak ada cukup perkataan nak berikan makna. Jadi begitulah dia punya kaedah dia supaya kita dapat memberikan makna yang paling dekat menggunakan kaedah-kaedah seperti ini, iaitu kaedah apa maksud kalau madhi, apa maksud kalau mudhari', apa mazda dan sebagainya, dan tanda-tanda dia. Tanda-tanda yang penting sekarang mazda. Mazda dia punya ain dia bagi dhamma. Kadang isim fa'il ain dia bagi bawah. Kalau isim maf'ul ain dia bagi atas. Kalau fa'il amar ain dia bagi atas tapi lam mati. Begitulah fa'il nahi. Jadi perkara ni adalah perlu diperhatikan, dan cara pemerhatian yang baik, yang berkesan adalah cara dengan kita ambil perkataan-perkataan terdiri daripada wazan tafa'ala ni, kita buatkan dia punya fa'il madhi dia, buatkan fa'il mudhari' dia, buatkan mazda dia, buatkan isim fa'il, isim maf'ul, isim amar, fi'il amar, fa'il nahi, dan beri makna di bawahnya. Maknanya kita tulis ta'awanu. Ta'awanu beri makna. Maknanya apa? Saling menolong. Saling menolong ni fa'il madhi. Kalau fa'il mudhari' apa dia? Sedang saling menolong. Kata awuna maknanya penolongan. Bukan pertolongan, tapi
salin bertolongan. Salin bertolongan. Jadi ada dia punya maksud salin tu ada. Sebab ada alif ni. Alif ni maknanya musyawarah. Manakala ta ni menunjukkan serius, kesungguhan. Jadi kena ada dalam ni. Bermakna bila kita sebut ta'awanan, jadi kita boleh beri makna salin. Salin tu ada alif dia. Kemudian bertolongan. Kalau salin tolong menolong itu sudah jadi fa'il. Ini bukan fa'il, ini mazdar. Jadi maknanya ada juga pedaan tu pada perkataan yang memberikan makna dia. Jadi tak bolehlah salin tolong menolong sudah pergi kepada fa'il madhi. Sedangkan ini adalah isim. Jadi isim adalah jadi kita kena gunakan perkataan pedaan tu supaya dia bertukar jadi isim. Begitulah seterusnya. Jadi salin tolong menolong ta'awanu, tapi dia punya mazdarnya ta'awuna ataupun ta'awunu ataupun ta'awuni. Ini isim. Bila isim maknanya dia bagi tanwin di hujungnya. Kalau tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, tak adalah tanwin tu. Tapi oleh kerana depannya tak ada alif lam, jadi kita kena letak tanwin. Jadi tanwin dengan alif lam tak boleh berada dalam satu kalimah. Sama ada tanwin ataupun alif lam. Kalau tanwin tu maknanya general, umum. Tapi kalau sekiranya ada alif lam maknanya dia adalah ma'rifah. Jadi ma'rifah dengan umum. Jadi muta'awanu ala isim maf'ul. Sebab wa tu bagi atas. Jadi sini mudah nak ingat. Kalau wa bagi dhammah maknanya mazdar. Kalau wa di sini bagi bawah maknanya isim fa'il. Kalau wa ni bagi atas maknanya isim maf'ul. Kalau wa nun mati itu fa'il amr. Jadi semua bagi ada. Dhammah ada, atas ada, bawah ada. Kemudian dan seterusnya. Jadi semua ada. Jadi kita kena biasa dengan dia punya makna dia. Jadi cara nak biasanya tulis balik ayat ni, kemudian beri makna dia di bawahnya. Sini bagi ruang di sini. Apa makna ta'awanu? Apa makna ya ta'awanu? Apa makna ta'awuna? Dan sampai habis. Kita punya catatan sendiri supaya kita familiar dengan makna dia. Kalau kita baca gini, bolehlah. 2-3 minit kemudian barangkali kita dah mula nak tengok balik. Jadi oleh kerana itu kena banyakkan dia punya latihan. Tak ada pilihan lain. Kita tak ada pilihan lain nak dapat benda ni melainkan kita selalu baca. Kita selalu tulis. Kalau tulis lagi baik. Kalau baca saja mungkin tak tahan lama. Tapi kalau kita baca dan kita tulis, kita buat nota, kita cari dalam kamus apa makna dia, insya-Allah dia lebih berkesan. Jadi saya cadangkan supaya tuan-tuan sebagai contoh ambil perkataan tawadhu'a. Tawadhu'a ni maknanya tawadhu'lah. Tawadhu' ni maknanya rendah hati. Cuba cari dalam Al-Quran. Cari dalam Quran perkataan ni apa yang Quran beri makna ataupun penterjemah Quran tu beri makna apa. Kemudian tengoklah dia punya asal kataan dia. Sebagai contohlah, saya nak tunjukkan tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh praktis lebih baik. Kita ambil katakan ta'aruf. Kataan ta'aruf tu ada dalam surah 49 ayat yang ketiga. Surah 49 ayat yang ketiga. Jadi surah 49 ayat yang ketiga. Okey. Okey. Surah 49 ayat yang ketiga. Ini. Innal ladzina ya'udduna aswatahum inda rasul alladzina imtahana Allahu qulubuhum taqwa. Tak ada kata ta'rif. Oh, 13. Sorry.
Bukan 3 tapi 13. Ayat 13. Ma'rifah. Ayat 13. Ya sini ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin aw unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada zakarin, laki-laki, wa unsa, perempuan. Wa ja'alnakum su'uban, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Cina, ada India, ada Negro, ada orang putih dan sebagainya. Wa qabaila, iaitu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Li itu supaya ta'arafu, supaya kamu berkenalan. Jadi ta'arafu di sini adalah bermaksud supaya kamu berkenalan. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling cerdik, bukan yang paling tinggi pangkat, tapi yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Jadi ta'arafu, jika kita tengok perkataan ta'arafu, li ta'arafu tu, lam tu dikata lam taklil. Lam taklil tu adalah lam keterangan ataupun lam untuk. Manakala ta'arafu adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Ta'arafu. Fa'il mudhari' manakala wa la dhamma mutasil fi mahalli raf'in fa'il. Jadi li ta'arafu, jadi di sini adalah perkataan ditambah dengan lam tu lam dipanggil lam ta'lil, kemudian ta'arafu. Jadi ta'arafu adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' daripada perkataan arafa. Ta ni bukan ta tambah ta dan alif. Kita tengok dia punya asal perkataan dia. Asal dia ta'arafu. Sini ta'arafu. Kalau sekiranya ini fa'il mudhari', makna ta tu adalah ta mudhari'. Jadi kalau ta ni mudhari', dia tidaklah tambah 2 huruf, dia hanya tambah 1 huruf, iaitu arafu. Arafu. Oleh kerana ta ni ta yang kita panggil ta mudhari'. Tapi tak apalah, dalam buku ni, dalam catatan ini, ta'arafu, ya ta'arafu, jadi ta'araf. Ta'araf ini adalah fa'il amar. Jadi ta'arufa, ta'arufan ataupun ta'arufi ataupun ta'arufu, ini adalah mazdar dia. Jadi aturan dalam buku ini, dia bagi fa'il madhi, fa'il mudhari', kemudian fa'il amar. Lepas tu dia bagi mazdar, lepas tu dibagi isim fa'il, lepas tu dibagi isim maf'ul. Jadi asal di sini dia bagi ta'arafu, tapi kalau kita katakan ini adalah fa'il mudhari', bermakna mudhari' dia, huruf mudhari' adalah ta. Jadi kalau ta ni sebagai huruf mudhari', maknanya bukanlah ditambah 2 huruf. Ditambah 1 huruf, apa dia? Arafa. Jadi ta'arafu ni adalah dia punya fa'il mudhari' kepada arafa. Bila jadi mudhari' je ta'arafu. Tetapi kalau sekiranya dia tambah ta dengan alif 2 huruf, jadi ta'arafu, nak buat fa'il mudhari', kita kena bubuh 1 lagi huruf di depannya. Apa dia hurufnya? Boleh jadi ta, boleh jadi ya, boleh jadi alif, hamzah, dan boleh jadi ya, nun. Jadi kita akan dapat kalau sekiranya dia fa'il mudhari' daripada ta'arafu adalah tata'arafu ataupun ya ta'arafu ataupun ata'arafu ataupun nata'arafu. Okey, faham? Sampai maksudnya. Jadi perkataan asalnya adalah arafa tambah dengan
fa'il mudhari' menyerta jadi ta'arafu. Jadi oleh kerana ta tambahan alif sama dengan ta ni ta awak menyebabkan kita jadi keliru. Jadi asal dia adalah daripada perkataan ini adalah ta'arafu, bukan ta'arafu maksud dia maksud tambah 3 huruf, tambah 2 huruf, tapi dalam ini tambah 2 huruf saja. Manakala ta ni adalah ta mudhari'. Jadi sudah menjadi maksud berkenalan. Jadi dari perkataan ini asalnya lah arafa. Mula-mulanya arafa. Arafa maknanya dia telah tahu. Dan ta'arafu dia berkenalan, dia saling kenalan. Manakala ta ni ta'arafu, ta alif, dia menunjukkan dia sungguh-sungguh berkenalan. Maknanya supaya kita ni berkenalan antara satu sama lain. Bukan nak kelahi, bukan nak bergaduh. Bukan masing-masing mementingkan keturunan dia atau mementingkan kaum dia. Tidak. Tapi tujuan Tuhan menjadikan manusia ini, laki-laki dan perempuan adalah untuk supaya apa? Supaya lita'arafu, iaitu perkenalan antara satu sama lain. Jadi contoh di sini diambil kenapa? Kerana nak bezakan lita'arafu dengan litata'arafu. Kalau lita'arafu asalnya arafa. Kalau litata'arafu maknanya ada tambah satu lagi ta dari situ menunjukkan adalah fi'il mudhari' dia. Mudhari' dia ta lagi satu. Barulah asalnya ta'arafu. Dapat ke apa yang kita sebut ni? Okey, boleh. Saya boleh. Jadi ini adalah fa'il mudhari'. Kalau fa'il mudhari' kena ada ta depan dia. Jadi oleh kerana tak ada ta, makna ta ni yang jadi ta mudhari'. Apabila ini ta mudhari', maknanya asalnya adalah arafu. Arafa asalnya. Jadi di sini kadang-kadang ada kitab yang tulis begitu. Ada kitab yang diterangkan. Ada kitab yang dia biar gitu sebab dia agak kita tahulah. Jadi ini adalah salah satu dari contoh perkataan ta'arafu. Okay. Barangkali kita ambil contoh lagi satu di dalam muka surat 76 tadi ada perkataan tasabah. Tasabah iaitu ada dalam surah Baqarah ayat 70. Surah Baqarah ayat 70. Surah Baqarah surah yang kedua lah. Ayat 70. Okey. Ayat yang ke-70 ni. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Okey. Jadi ayat ini bermaksud qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Maknanya mereka berkata ni siapa dia? Ini orang-orang Yahudi. Kemudian udulana doakan untuk kami. Bukan dia yang nak benar, tapi dia suruh doakan untuk kami kepada Tuhanmu menerangkan bagi kami apa yang apa dia tentang Baqarah. Baqarah yang macam mana? Innal Baqarah maknanya sesungguhnya sapi.
ditulis sini sapi betina lah. Tasyabaha. Jadi tasyabaha ni adalah perkataan ta tambah dengan alif. Jadi asalnya sabaha. Jadi kalau kita pergi kepada pendetailan di sini, kita dah akan dapat macam tu. Asalnya adalah syabaha. Syabaha ditambahkan dengan ta dengan alif. Alif ni dia bagi letak di sini. Di atas ni, dia tidak letak sini. Jadi tasyabaha. Jadi shin ni, shin yang ini berbaris atas. Kemudian ada alif lepasnya. Sebab itu dia punya alif di atas ni. Jadi maknanya baris atas dan juga ada alif di antara shin dengan ba. Jadi tasyabaha. Jadi tasyabaha ni adalah asalnya tasabaha, asalnya sabaha. Kemudian dia ini adalah fa'il madhi. Bukan fa'il mudhari'. Sebab ta di sini bukan ta mudhari'. Ta ni adalah tambah ta dan alif. Yang tadi, yang perkataan yang kita bincang tadi, apa namanya, ta'arafu, ta tu ta mudhari'. Dan ditambah alif. Jadi kita dapat ta'arafu. Walaupun dia ta juga tambah, tapi ta tu menunjukkan dia adalah mudhari'. Tapi ta di sini bukan mudhari'. Dia adalah madhi. Fa'il ni fa'il madhi. Tasabaha. Sebab tu ha ni bagi atas. Sebab dia fa'il madhi. Jadi asalnya tasabaha, kemudian iya. Apabila dia jadi fa'il mudhari' dia, ada iya di depan dia. Bukan ta. Iya ni dia. Kalau ta, tatasyabaha. Kalau nahnu, natasyabaha. Kalau alif, saya, hamzah, atasabaha. Jadi tasabaha ni adalah fa'il mudhari'. Tasabah, fa'il amar. Kemudian dia punya mazhar dia tasabuhu atau tasabuha ataupun tasabihi. Ini adalah mazhar. Apa bukti dia? Buktinya huruf sebelum akhir berbaris dhammah. Okey. Kemudian mutasabih. Mutasabih ni adalah isim fa'il. Kemudian dia buat macam ni maknanya tak ada. Tak ada isim maf'ul. Jadi perkataan tasabaha tak ada isim maf'ul. Yang ada hanya isim fa'il. Dia tak ada isim maf'ul. Sebab itu dia tak tulis di sini. Dia tinggal begini saja. Jadi tasabaha itu makna apa? Tasabaha itu adalah maknanya asalnya adalah serupa. Tapi dalam Quran kita ada banyak dimaknakan. Kalau subbihi. Subbihi maknanya diserupakan. Maknanya dia adalah fa'il majhul. Dan tasabah serupa. Kalau sekiranya mutasabiha makna serupa. Kemudian kalau ditulis itu mustabiha yang serupa. Kalau musyabahat maknanya musabahat maknanya yang musabahah. Musabahahnya adalah yang musabahah, subahah maknanya Subhanallah. subahat lah. Maknanya subahat itu benda yang serupa. Jadi maksud dia adalah benda yang serupa. Jadi nak bezakan yang tadi dengan yang ini, yang tadi adalah fa'il mudhari', ta tu ta mudhari'. Yang ini fa'il madhi, ta ni bukan ta mudhari', tapi ta tambahan ta dan alif. Jadi kita baca tasyabaha. Itu yang kita nak sampaikan dalam kes kita ni supaya dapat bezakan antara fa'il mudhari' 4 huruf dengan fa'il madhi 5 huruf. Ini fa'il madhi 3 huruf. Tasabaha ni adalah fa'il madhi, bukan mudhari'. Tapi yang tadi ta'arafu itu adalah fa'il mudhari' daripada 4 huruf. Yang ini fa'il madhi yang 5 huruf. Jadi kena buzzer, kena kita tahu dia tambah berapa. Tambah 3, tambah 2 ke, tambah 3 ke. Ataupun tambah 1. Jadi perkataan ta'arafu tadi tambah 1 saja, iaitu alif. Manakala ta depan tu bukannya ta tambahan, tapi ta mudhari'. Yang ini pula tambah 2.
Apa tambahnya? Ta dan alif. Jadi ta dan alif dia tetap lagi dalam fa'il madhi. Okey. Dapat tuan-tuan? Okey. Ustaz Ya, siap. Ustaz, tahu saya yang fi'il madhi ni dia yang dia nakkan maf'ul bih lah. Dan kalau kiranya dia dah jadi mudarik, dia tak nakkan maf'ul bih kan? Maknanya dia dah jadi fi'il lazim lah tu. Yang ini kita dah bincang tadi. Kalau betul tambah lah, alif saja macam ini sabaha, sabaha maknanya menyamakan. menyamakan. Dia Tapi sudah dia menjadi berkenaan objek tak nak kan? dia kena objek. Dia Menyamakan kena objek. apa? Tapi kalau dia mudarik tadi dia tak payah objek kan? Dia tak kalau mudhari' dengan mazda dengan madi kedua-dua kena objek. Yang tak payah ada objek ni perkataan ini tasabaha. Maknanya asalnya sabaha itu kena objek. Tapi bila tambah ta dia tak payah. Dia tak diperlukan objek. Jadi tasabaha. Maknanya serupa. Kalau serupa dia serupa, dia sama. Dia tak perlukan objek. Tapi kalau sabaha menyamakan. Menyamakan antara apa dengan apa? Mesti ada objek. Jadi yang ini tasabaha fa'il madi. 5 huruf tambah 2. Asalnya 3 tambah 2. Sama ada fa'il madi atau fa'il mudhari' dia tetap memerlukan maf'ul bih. Yang tak perlu itu daripada 4 huruf tambah 1 kepada 5 huruf tambah 2. Yang macam sekarang ni tasabaha. Jadi tasabaha ni sudah jadi 5 huruf. Asalnya ada 3 huruf iaitu sabaha tambah 2. Jadi tambah tu adalah ta dan alif. Ini adalah fa'il lazim tak memerlukan penyambut, tak memerlukan maf'ul bih. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Sejauh ini okey? Perlu tambahan? Perlu contoh yang berikut lagi? Adakah perlu contoh lagi? Ustaz tahu ni ialah yang ta'arafa kan? Ta'arafa dalam contoh yang ada ni. Ya. Dalam kitabnya yang Ya. huruf kedua ta'arafa ni. Ya. Bila ta'arafu dah cerita lain dah pula. Itu dah jadi mudhari' lah. Dah mudarik pula. Okeylah. Terima kasih. Okey ya. Okey. Jadi kalau okey, kita kembali kepada kita punya nota kita tadilah. Nota kita tadi adalah berkenaan dengan kita punya ni tadi. Apa alam? Okey. Tafarafa. Okey. Okey. Jadi maknanya kita kena kena maknakanlah macam ni. Tajahala. Maknanya berpura-pura. Asalnya adalah jahala. Jahala maknanya jahil. Jadi kita tambah ta, tambah alif, dia jadi berpura-pura jahil. Kalau ta'ahada, asalnya lah ahada. Ahada tu berjanji. Kalau ta'ahada maknanya saling berjanji ataupun telah saling berjanji. Salingnya mana? Salingnya alif. Berjanjinya mana? Janjinya ada. Ta ni apa? Ta ni maknanya menunjukkan bersungguh. Menunjukkan kekerapan. Kerap, bersungguh-sungguh. Maknanya janji teguh. Macam kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Itu ta'ahada lah tu. Maknanya syahadat tu adalah ta'ahada, bukan main-main itu. Betul-betul sebenarnya. Ta'ahada. Dia telah bersungguh-sungguh berjanji. Apa janji dia? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Alis itu menunjukkan saya kan? Salin. Salin. Saling. Alif ni menunjukkan salin. Kerap. Salin maknanya dua belah pihak. Bila salin maknanya kena dua belah pihak lah. A dan B. Salin berjanji. Salin bertolongan. Salin bertanya-tanya. Salin menyerupai.
Salim menemui kesulitan. Macam ta'asara. Ta'asara asalnya lah asyara. Asyara. Asyara tu bukan asara. Asara. Asara tu maknanya sulit, susah. Jadi tambah alif asyara. Asyara tu salin bersusahan. Manakala ta'asyara menunjukkan menemui kesulitan. Demi kesulitan. Okey. Kalau ba'ada. Ba'ada adalah maknanya jauh. Tapi apabila ba'ada maknanya saling berjauhan. Apabila ada ba'ada maknanya saling berjauhan tapi menunjukkan kesungguhan jauhnya. Bukanlah satu ujung kampungnya, tidak. Ini antara barangkali seorang duduk di Amerika, seorang duduk kat London sebagai contohlah. Saling berjauh, jadi taba'ada, sangat saling berjauhan. Jadi begitulah seterusnya. Okey. Jauh ini ada perkara yang berbangkit. Tuan-tuan kena buatlah, jangan tak buat. Sebab apa? Dia akan menjadikan lebih mahir, lebih ingat. Dan kita tak ada pilihan. Kalau kita memang tak ambil berat, dia memang tak jadi berat lah. Kita kena ambil berat supaya benda tu melekat. Melekat dalam kita punya fikiran. Jadi kita familiar apa bentuk madhi dia, apa bentuk mudhari' dia, dan apa bentuk masdar dia dan seumpamanya. Jadi yang itu adalah perlukan latihan yang banyak kali. Macam kita belajar matematik lah. Kalau belajar matematik 1-2 je kita cuba buat, lepas tu yang lain tu kita kata kita faham dah. Bila datang exam, problem lah nak jawab. Begitu juga dalam kes kita ni. Jadi benda tu hanya melekat kalau kita selalu baca dan tulis. InsyaAllah dia lekat. Kalau macam mana pun terpulang dan salah. Nak buat silakan. Kebaikannya pada tuan-tuan. Kalau tak buat pun tak ada apa-apa. Tak adalah kena benda dan sebagainya. Tak ada. Okey. Kita kembali kepada nota kita. Nota kita ini tentang bab yang kita bincang tadi. Yang ini. Okey. Ada keluar nota yang Okey, PL keluar. Kau ada keluar? Ada. Okay. Ada. Alright. Jadi last week kita telah bincangkan dia punya tugas-tugas dia lah, ataupun fungsi, ataupun apa maksud tambahan. Jadi apa maksud tambahan ta dan alif adalah yang pertama menunjukkan salin. Salin antara dua belah pihak. Salin antara dua pihak yang setara. Sayang sama sayang, tolong sama tolong, yang setara. Okey. Kemudian yang keduanya menunjukkan fa'il muta'addi kepada fa'il lazim. Dengan adanya ta dan alif tu, kataan yang asalnya adalah muta'addi, apabila tambah dengan dua-dua tu ain ta dengan alif, menjadikan dia menjadi muta'addi. Muta'addi maksudnya dia memerlukan mangsa, dia memerlukan maf'ulun bih. Jadi itu fungsi yang kedua. Manakala fungsi yang ketiga untuk menampakkan kenyataan, menampakkan pura-pura. Pura-pura, menampakkan pura-pura. Dengan ada ta dengan alif ni menunjukkan pura-pura pada perkataan yang berbentuk perbuatan seperti jenis macam ni lah. Jahala. Jahala ni jahil. Maknanya sifat lah. Perkataan sifat. Apabila ditambah dengan ta dan alif, maka tambahan itu menjadikan maksud berpura-pura. Perkataan jahala, jadi tajahala, maksudnya adalah berpura-pura. Kalau dalam bahasa Melayu kita tulis berpura-pura, tapi dalam bahasa Arab tak payah letak perkataan dua kali pura-pura ataupun ya apa-apalah yang dua kali tak payah. Cukup dengan tajahala tambah ta tambah alif. Dia sudah menunjukkan perkataan itu pura-pura. Okey. Kemudian yang keempatnya
dia menunjukkan terjadi secara berturut-turut dan sedikit demi sedikit. Tadarraju, tadarrujun telah bertambah, semakin bertambah. Sikit-sikit, berturut-turut dan sikit-sikit. Jadi dalam hal ini telah bertambah sumber kekayaan negara setelah kita merdeka. Itu perkataan tazayadat. Yadat ni kerana ta ni ta'nis. Ta ta'nis ni kerana kekayaan. Telah bertambah sumber kekayaan. Sumber kekayaan itu adalah ta'nis ataupun musanna ataupun muannas. Jadi dalam ayat ini perkataan ta dengan alif ni adalah menunjukkan bertambah ataupun berlaku secara sedikit-sedikit dan berturut-turut. Okey. Dan last week kita dah bincang yang ni, yang mana dia punya wazan ni daripada perkataan yang muka surat 76 tadi, saya ambil sebahagian daripadanya bagi menunjukkan dia punya wazan-wazan dia. Jadi tuan-tuan buatlah balik atau buat perkataan lain. Yang ini saya dah buat, tuan-tuan boleh tengok sini sajalah. Tapi perkataan lain yang belum buat tu, tuan-tuan buatlah. Supaya tuan-tuan dapat familiar dengan kedudukan dia. Manakala yang ini pula adalah dia punya tasrif lughawi dia. Lughawi ini adalah menunjukkan bilangan. Bilangan apa? 1, 2, banyak. 1, 2, banyak. Jadi kalau 1, tafa'ala. Madi dia. Kalau 2, tafa'ala. Alif ni bukan alif saja-saja. Alif ni maksud 2. Pada fa'il madi, alif yang ditambah pada fa'il itu adalah menunjukkan 2. Kalau fa'il madi, kalau dia mufrad, tafa'ala. Tak ada alif. Tapi apabila 2, musanna, ada tafa'ala. Ada tambah alif di sini. Ini alif. Ini alif dan ini pun alif. Bukannya alif hamzah wasal. Ini alif. Alif. Alif asli. Alif maknanya alif mat. Tafa'ala. Jadi sebab ala ni 2. 2 menunjukkan makna 2. Tapi kalau menunjukkan jamak, tafa'alu. Jadi waw ni mati sebelum waw, huruf lam sebelum waw mestilah bagi dhammah. Jadi kita kena baca tafa'alu. Tafa'alu tu menunjukkan jamak, makna 3 ke atas. Jadi ini untuk seorang, ini untuk 2 orang pelaku dia, ini untuk ramai mereka. Jadi sini adalah huwa. Huwa seorang, dia. Huwa 2 orang, dia 2 orang. Kalau tafa'alu, dia juga. Tapi dia lebih daripada 3 ke atas. 3 dan ke atas jadi tafa'alu. Tafa'alu ni, apa yang ramai tu? Apa yang 3-nya? Yang 3 tu huwa. Huwa tu ada 3 orang. Atau 4, atau 5, atau ke atas. Kalau tafa'ala, maknanya huwa tu 2 orang. Maknanya 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki. Kalau ini, seorang laki-laki. Tafa'ala. Seorang laki-laki. Dia seorang laki-laki. Maknanya orang yang ketiga. Tapi kalau orang ketiga itu perempuan, dia, jadi tafa'alat. Ada ta mati sini. Ta muftah. Ta yang terbuka, baris mati. Itu menunjukkan dia seorang perempuan atau kita panggil hiya. Kalau 2 orang perempuan, tafa'alata. Jadi tambah alif juga. Tafa'alata. Jadi ini menunjukkan dia 2 orang perempuan. Manakala yang ini tafa'alna, menunjukkan dia perempuan ramai. Orang yang ketiga perempuan. Orang yang ketiga itu maksudnya dia. Orang yang ketiga, orang yang kedua, yang pertama. Orang yang kedua maksudnya orang yang lawan kita bercakap. Tapi kalau orang yang pertama, kita lah yang bercakap telah yang kita. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau sekiranya perempuan tu seorang, kita kena sebut tafa'alat. Kalau perempuan tu 2 orang, tafa'alata. Semua bagi atas. Tafa'alata. Ini 2 orang perempuan. Telah buat. Tapi kalau dia ramai, tafa'alna.
Tafa'alna ni menunjukkan jamak. Jamak pada hiya. Ini fa'il madhi dia. Fa'il mudhari' dia kena tambah ya. Daripada tafa'ala fa'il madhi dia, nak buat fa'il mudhari' dia kena tambah ya. Ataupun tambah hamzah. Ataupun tambah ta. Ataupun tambah nun. Jadi kalau ya maknanya dia. Dia siapa? Dia laki-laki. Yatafa'alu. Maknanya dia seorang laki-laki sedang buat apa? Saling berbuat. Kalau dua orang pada musanna tadi adalah alif tambah. Tapi musanna apabila dia fi'il mudhari' tambah alif nun. Jadi yatafa'alani. Nun bagi bawah menunjukkan dua. Alif nun bagi bawah menunjukkan dua. Ini apabila ada alif nun ni bermakna dia adalah fa'il yang 5. Apabila fa'il 5 apa hukum dia? Hukum dia kalau marfu' subut nun. Ada nun. Kalau mansub dengan majzum tak ada nun. Mansub maknanya bagi atas. Bagi atas ataupun bagi mati maka dia buang nun. Kalau ada nun marfu'. Kalau tak ada nun boleh jadi mansub atau boleh jaga majzum. Sebab fa'il majzum lah bukan bagi bawah. Fa'il tak ada bagi bawah. Fa'il ada majzum. Majzum maknanya bagi mati. Apa tanda bagi mati? Kita buangkan nun dia. Tapi kalau jamak, kita buang nun juga. Tapi tambah alif. Menunjukkan dia jamak. Jadi, yatafa'aluna. Ini kalau dia marfu'. Kalau dia mansub, yatafa'ala, yatafa'alu. Buang nun. Buang nun tu maknanya dia mansub. Ataupun dia majzum. Jadi ini semua adalah fa'il mudhari'. Tafa'ala ini fa'il madhi, yang ini fa'il mudhari' dan mudhari' dia adalah marfu'. Marfu'. Okey. Maknanya kalau dia mansub terbuang nun. Kalau dia marfu' bubuh nun. Kalau dia mazum buang nun. Jadi buang nun tambah nun ini hanya berlaku pada fa'il yang 5. Apa dia fa'il yang 5? Fa'il yang 5 ialah fa'il mudhari' yang di hujungnya ada alif nun dan ataupun wa nun ataupun ya nun. Jadi dalam hal ini mana perkataan yang ada alif nun? Yang inilah yatafa'alani alif nun. Dan yatafa'aluna wa nun. Kemudian mana yang ianya? Ianya yang anti ketika mufrad. Iaitu tafa'alina. Jadi yatafa'alani dan yatafa'aluna kemudian yatafa'alin adalah fa'il yang 5. Ini baru 3. Mana 2 lagi? 2-nya adalah tafa'alani yang ini. Tafa'alani dengan tatafa'aluna. Kalau dia marfu' dengan nun. Kalau dia buang nun, maknanya dia mansub ataupun dia majzum. Okay? Jadi dalam hal ini yatafa'alna adalah mabni. Mabni maknanya barang ini tak berubah walaupun dia duduk mana pun dia adalah mabni dengan tatafa'alna. Ini dua perkataan ini adalah mabni. Dia tak berubah. Marfu' ke, mansub ke, mazum ke, dia tetap yatafa'alna dengan tatafa'alna. Iaitu pada hiya dan pada anti. Pada anti, dia bukannya fa'il yang 5. Fa'il yang 5, ingat, dia punya tanda dia, ujungnya ada alif nun, atau wa nun, ataupun ya nun. Itu saja. Kalau ini tak ada. Kalau ini yatafa'alna, tak ada alif, tak ada wa, bukan fa'il yang 5. Yang ini juga tatafa'alna. Dia adalah bukan fa'il yang 5. Apabila fa'il bukan fa'il 5, tak bolehlah buang nun dia. Kalau kita buang nun dia jadi apa ni? Yatafa'al. Buang nun dah jadi lain. Dia sudah jadi dia jadi benda lain lah. Jadi jangan dibuang nun pada yang hiya, jamak, mudhari' dan juga
anti jamak mudhari' dengan buang nun dia. Sebab dia adalah mabni. Dia tak boleh ubah. Macam itulah bagi dia. Yang boleh berubah hanyalah yang hujungnya alif nun, wa nun dan ya nun. Itulah cara untuk kita membuatkan dia punya summary supaya kita mudah nak ingat. Okey. Kemudian kita telah pergi dia punya contoh dia. Contoh tanazala. Yang ini samalah juga dengan yang tadi. Cuma kita isikan saja perkataan daripada tafa'ala kepada perkataan nazala. Yang tadi fa'ala, ni ganti kan nazala. Jadi kita dapat baris yang sama. Yang ini elok sangatlah kalau tuan-tuan gunakan sebahagian daripada perkataan yang ada pada surat 76 tu, letakkan jalan jadual ni. Ambil format jadual ni, kemudian letakkan dia di dalam. Letakkan di dalam, barisnya sama. Cuma kataan je. Kataan je yang beza. Nanti insyaAllah, tak payah banyak lah, dapat 5 pun. Saya rasa tuan-tuan sudah rasa macam boleh buat, tak payah tengok lah. Tetapi, kalau sekiranya perlukan bantuan, boleh buka ini yang tidak ya, ada tak sini. Sini. Okey. Jadi di sini ada dia punya cara nak tengok. Mungkin tak ada di sini. Mungkin tak ada. Jadi sekarang ni kalau kita nak tengok tambah 2 huruf. Tambah 2 huruf, dia punya muka surat dia. Ini. Jadi apabila kita nak gunakan jadual ini, okay, dia ada 2 muka surat. Ada 2 muka surat. Satu muka surat yang dalam bulatan. Satu lagi muka surat yang muka surat bilangan, muka surat bilangan muka lah, bilangan muka surat. Yang ini menunjukkan bahawa tambahan berapa. Kalau 1 di depan maknanya huruf tu asalnya 3 huruf. Kalau 2 tu maknanya adalah dia punya ni, tapi di dalam ni tak ada. Tapi saya ada bagi dulu dalam dalam Telegram satu jadual yang tak apalah, payah saya cari. Jadi kalau sekiranya tambah 2, ambil yang ni 2 ni. Ujung, kalau bukan muka surat ini, muka surat yang di atas tu, kalau kita nak tengok tambah 2, makna kita pergi kepada dia punya muka suratnya bermula dengan 2. Macam ni.
Lambat nak cari. Allahu Akbar. Sorry tuan-tuan, lambat sikit jari. Okey. Banyak pula. Macam mana ya supaya lebih mudah. Okey. Saya gunakan teks lain. Cara lain. Yang ni. Kalau tuan-tuan boleh tengok. Ada saya bagi jadual ni kepada saya masukkan ke dalam Telegram. Satu masa dulu. Jadual ini. Adakah tuan-tuan nampak pernah jumpa jadual ni? Pernah jumpa Ustaz tapi tak tahu. Okey, jadual ni kan? Ada saya perasan. Boleh nampak tak ni? Boleh nampak tak? Oh, ni tak ada clear. Boleh? Halus. Okey. Halus sangat. Sekarang? Okey, nampak. Sekarang ni kan, tuan-tuan tengok atas sekali. Atas sekali itu dia ada tulis fa'il sahih, fa'il mu'attal. Okey, jumpa yang ni. Jumpa. Yang ni. Okey. Fa'il sahih, fa'il mu'attal. Yang belah kiri mu'attal. Kemudian ada nombor 0, 1 sampai 9. Apa makna dia? Makna 0 tu adalah fa'il salim. Yang tulis 0 ni, nombor 0 ni maknanya fa'il tu salim. Makna fa'il salim tu dia tak ada complete lah. Waw, tak ada ya, tak ada alif. Dia mau ya. Salim. Maknanya dia bukan salim. fa'il sakit lah. Dia fa'il sihat lah. Kemudian yang nombor 1 ni maksud dia apa? Maksud ni adalah mudha'afah. Mudha'afah maknanya ada sabdu. Dalam perkataan tu, dalam 3 perkataan tu ada sabdu. Jadi sabdu dipanggil mudha'afah. Sabdu ni diwakilkan oleh nombor 1. Okey. Manakala yang nombor 2 ni adalah hamzah. Hamzah apa? Hamzah yang duduk pada fa. Itu nombor 2. Nombor 3 adalah hamzah yang duduk pada ain. Nombor 4, hamzah yang duduk pada lam. Manakala yang nombor 5 maksud dia mu'attal. Apa maksud mu'attal? Mu'attal adalah ada huruf sakit. Huruf sakit tu sama ada alif, waw atau ya, duduk pada fa. Duduk pada fa. Maka dia digambarkan pada nombor 5. Dan nombor 6 pula mu'attal juga. Duduk pada ain. Ain duduk tengah. Manakala nombor 7 adalah mu'attal, tapi mu'attal yang duduk pada lam. Kemudian nombor 8 adalah makruh. Makruhnya 2 huruf sakit dalam satu kataan. Dalam satu kataan tu ada 2 huruf sakit. Jadi huruf yang sakit tu duduk dekat-dekat. Dia dipanggil makruh. Manakala yang 9 makrun. Makrun tu maknanya 2 juga huruf sakit tetapi duduk jauh-jauh. Satu pangkal, satu ujung. Okey? Itu maksud number dia. Kemudian di sini
Ada nombor satu. Nombor satu ni. Nombor satu ni. Jadi nombor satu ni, yang ni, yang ni. Nombor satu ni adalah menunjukkan sulasi, mujarad. Nombor satu maknanya mujarad. Apa makna mujarad? Single. Nombor dua ni adalah mazid. Apa makna mazid? Mazid maknanya bertambah. Bertambah apa? Bertambah satu huruf. Apa yang tambah? Tambah dia adalah ain sabdu. Ini fa'ala. Ini masuk 2-0. 2-0 maknanya fa'ala. Kalau 2-1 maksudnya fa'ala. Kalau 2-3 maknanya af'ala. Maknanya yang ini, yang kosong ni maknanya tambah sabdu. Yang tambah satu ni maknanya tambah alif. Kemudian tambah alif. Kemudian yang 2-2. 2-2 ni maknanya tambah satu tapi hamzah. Okey. Jadi kalau 3 pula tafa'ala. 2-3. Ni 2, ni 3. Jadi tambah apa? Tambah tafa'ala. Kalau 2-4 yang sedang kita bincang ni. Tafa'ala. Jadinya 2-4. 2-4 maknanya dia adalah tafa'ala ta tambah alif. Jadi nombor ni mudah nak cari kalau kita faham. Kalau 5 pula in fa'ala tambah alif nun. Kalau nombor 6 pula if ta'ala tambah alif dan ta. Dan yang ke berapa bawah tu? Seterusnya 7. Itu dah jauh lah. Dia payah pasal dia rendah sangat. Jadi kita ambil yang kita dulu. Yang kita nak tadi adalah tafa'ala. Macam mana tengok tafa'ala ni? Tafa'ala ni adalah 2-4. 2-4. Kemudian kalau kita nak pergi kepada yang salim. Yang salim, atas ni salim. Yang salim ni kosong. Yang salim kosong. Jadi kita nak tengok bab tafa'ala. Tafa'ala adalah di bawah nombor 2. Di bawah nombor 2 ni. 2. Kemudian 4. Kita dapat tafa'ala. Kita nak tengok yang salim. Yang salim 2-4-0. 2-4-0 maknanya tafa'ala dia tak ada perkataan, tak ada huruf sakit di dalam perkataan tu. Jadi itu adalah 2-4-0. Manakala yang ini pula 2-3-1 maknanya mazid. Kemudian yang nombor 4 adalah tafa'ala. Satu ni yang ada dia punya tanwin. Ada dia punya tanwin yang kita baca tadi, yang kita dah tengok sini tadi. Nombor 1 ni maknanya ada tanwin. Jadi kalau 2-4-1 maknanya perkataan tu adalah perkataan yang terdiri daripada tambahan 2 huruf iaitu ta dan alif, kemudian ada sabdu pada tempatnya. Okey, mari kita pergi kepada muka surat sebagai contoh yang kita ni sekarang ni 2-4-0. Okey. 2-4-0. 2-4-0. Bulat. Okey dah. 2-4-0. Yang bulat, jangan tengok yang muka bawah tu, yang bulat. Yang bulat hitam tu. Yang boleh bawah tu muka surat biasalah. Ini yang hitam tu. Okey. Okey. Muka surat 2-4-0. Dalam jadual kita ni 2-4-0. 2-4-0 tu makna apa? Maknanya 2 adalah tambah 2 huruf. Tafa'ala. 2 tu maknanya tambah 2 huruf. Kepada 3 huruf. Jadi 5 lah. Tafa'ala.
Pada empat tu makna tak ada. Yang empat tu maknanya tak ada apa. Tak ada huruf sakit. Dan kosong tu makna tak ada huruf sakit. Dan yang empat tu adalah yang kita tadi, yang kita baca empat tadi. Jadi 240 bermaknanya ba tafa'ala. Jadi ba tafa'ala pada ini kita boleh tengok di sini mufrad huwa, kemudian dia punya maklum, dia ada dua madi ni. Madi dia satu maklum, satu majhul. Jadi kita tak berapa bincang sangat lagi masalah majhul sebab kita belum selesai masalah maklum. Maklum ni maknanya yang diketahui. Apa yang kita tahu? Fa'il dia. Fa'il dia kita tahu. Macam tafa'ala. Siapa yang buat? Yang buatnya huwa. Yang buatnya huwa ni. Kemudian majhul. Majhul dia kata tufa'ilu. Tufa'ila. Ini fa'il madhi. Ini fa'il madhi maklum. Ini fa'il madhi majhul. Majhul ni yang. Dia angin batu. Okey, saya cut sikit. Okey. Jadi fa'il majhul. Fa'il majhul adalah menunjukkan yang kena buat. Jadi di sini wa ni, wa kalau pada maklum maknanya dia yang buat. Tapi kalau huwa pada majhul, dia yang kena buat. Dia juga. Tapi dia yang kena buat. Kemudian fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' yatafa'alu. Yatafa'alu dia. Dia ni siapa? Dia ni yang membuat. Manakala kalau majhul yutafa'ala. Yutafa'ala. Jadi tuan-tuan kena bezakan sini. Tapi oleh kerana majhul ni kita belum pergi lagi, tak apalah. Tapi yang kita dah pergi sini adalah dia punya tafa'ala. Maklum. Mudhari' dia yatafa'alu. Tapi kalau majhul dia tufa'ila. Ain tu bagi bawah. Kalau ain tu bagi bawah, depannya ada dhammah, bermakna dia adalah majhul. Begitu je dengan majhul mudhari' dia. Mudhari' dia yutafa'ala. Yutafa'ala. Jadi kalau majhul, ain dia bagi atas dan dia punya mudhari' dia bagi dhammah. Manakala kalau dia maklum, ya dia bagi atas, ain dia bagi atas. Itu maknanya dia adalah mudhari' maklum. Manakala dia punya madi dia, madi maklum, tafa'ala. Madi kepada majhul, tufa'ila. Sudah tentu mengelirukanlah lah. Banyak dengan ni. Tetapi kalau tuan-tuan ada buku ni, ataupun ada dia punya e-book yang mana saya dah pun letakkan di dalam itu, tuan-tuan boleh tengoklah. Jadi yang ini kena beri perhatian sebab silap bagi silap makna. Silap bagi kita tak tahu makna. Jadi dia ada beri beberapa banyak contoh, di antaranya dalam 240 ni ada juga dia bagi yang ini. Yang ini. Tafa'ada. Tafa'ada. At-tafi. Taqa ada. Maknanya asalnya adalah aqada. Qa'ada. Qa'ada. Qa'ada maknanya duduklah. Jadi 240. Jadi yang ini asalnya adalah aqada tambah dengan ta, alif. Mana taka ada. Taka ada ni apa? Taka ada ni pencen. Maksud dia pencen. Orang bersara. Yang ni tuan-tuan kena gunakan kamus nak cari makna dia. Begitu yang sini. Tanazala. Tanazala tu maknanya letak jawatan. Ataupun melepaskan sesuatu. Jadi tanazala. 240. 240 tu maknanya tambah 2 huruf. Kemudian dia adalah form yang keempat. Lepas tu kosong tu menunjukkan tak ada huruf sakit. 2 adalah
maknanya huruf tambah 2. 4 itu menunjukkan dia punya form dia. 1, 2, 3, 4. Kosong maknanya dia tak ada huruf sakit. Jadi tuan-tuan boleh refer pada sama ada buku kalau ada, kalau tak ada nota yang saya bagikan melalui e-book tu, saya telah letakkan di dalam Telegram. Tuan-tuan boleh download, tuan buka, tuan-tuan dapat ni. Jadi itulah di antara caranya untuk kita nak memahayakan ataupun untuk kita mengingat. Sebab nak mengingat gitu saja memang susahlah. Melainkan kita kena ada dia punya peralatan untuk menolong. Untuk menolongnya. Okey. Jadi kita kembali kepada, tapi sebelum tu ada soalan? Ustaz, kalau kita pakai makni macam mana? Pakai apa? Makni. Boleh juga. Boleh kalau tahu juga, gunakan makni tu boleh juga. Okay. Gunakan makni boleh, tak ada masalah. Tinggal lagi kita kena fahamlah apa yang ditulis tu. Memang banyak. Memang banyaklah. Ya, basic nak tahu. Pasal meme tadi yang bagi depan tu makna dia banyak mana. Ya, memang banyaklah. Tapi saya nak tunjukkan cara nak guna buku ni lah. Bukannya buku ada ni Ustaz situ. Cukup berguna. Okay. Jadi kalaulah tak ada buku ni tak apa, gunakan yang kita buat e-book tu. Tuan-tuan boleh download dia. Kemudian kalau nak print lah. Tak banyak muka surat, lebih kurang 500 muka surat je lah. Jadi mana-manalah, ikutlah mana satu. Tapi itulah perangan dia. Okay. Itu kalau 240. Kalau 24, katakan 241 sebagai contoh. 241. Apa makna 241? 241 tu maknanya adalah 2 tu tambah huruf 2, iaitu tambah 2 huruf tu iaitu ta dengan alif lah. Ini. Tambah ta dan alif. Kemudian 4 itu adalah form yang keempat. Kemudian 1 tu adalah ada sabdu. Di mana letak sabdu? Pada sad. Tarasa. Ada sabdu dia. Sabdu pada sad. Itu makna 1. Makna 4 form 4. 2 tambah 2 huruf. Apa 2 hurufnya? Ta dan alif. Ta alif. Ta alif tu adalah 2, nombor 2. 4 ni apa? Form. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1 ni apa? 1 ni sabdu. Di dalam perkataan itu ada sabdu. Maka dia panggil 1. Nombor 1. Jadi 2, 4, 1 maknanya tambah 2 huruf, form yang keempat. Kemudian 1-nya ada sabdu. Okey. Manakala kalau katakan saya ambil lagi lain pula. 242. 242 makna apa? Makna dia adalah 242 tambah 2 huruf. Apa huruf dia? Ta dan alif. Ta dan alif. Kemudian 4 ni form 4. 2 ni yang ada huruf sakit, alif. Okay. Jadi ini ta ni ada 2 huruf ni. Alif ni ada 2 huruf. Sebab tu dia panjang tu. Alif. Ta tu ta'amara. Dia ada alif itu. Dia ta'amara. Dia a tu hamzah. Dia ta'amara. Ta'amara apa maknanya? Konspirasi. Ta'amara. Jadi dia tambah 2 huruf iaitu ta dan alif, tetapi pada perkataan itu ada huruf sakit yang letak pada yang kedua. Maknanya pada ain dia. Pada fa dia. Pada fa dia ada huruf sakit. Apa huruf sakitnya? Huruf sakitnya adalah hamzah. Jadi hamzah dengan alif dia ta'amara. Ta'amara adalah alif ni, alif yang tanda panjang tu maknanya ada 2. Satu hamzah, satu alif. Jadi ta'amara jadi bermaksud konspirasi. Asalnya adalah amara. Amara tu apa? Amar tu. Fi'il amar. Amar.
Kemudian boleh jadi tambah alif dan hamzah, tambah ta dan alif, jadi dia jadi konspirasi. Konspirasi mana apa? Apa ada konspirasi? Okey. Jadi Tapi Ustaz, nanti sekejap Ustaz ya. Yang Ya. tafa'ara tadi, ya, yang ta alif min ra kan? Tapi yang hamzah tu should be on the third one kan? Yang ada tambah second. alif Second. second. Yang second tu tak ada hamzah. Yang second alif. ada. Yang Okey, second tu I got it. hamzah. The Dan first yang one is ketiganya hamzah, the alif. second one tu alif. Okey, itu baru mu'tal lah. Jadi ta'amara. Atau okey. Ta'amara. Okey. Hmm. Konspirasi. Okey. Okey. Dan seumpamanya. Boleh? Okey, insya-Allah. Jadi eloklah kalaupun tak beli buku ni, bolehlah download yang tu. InsyaAllah dia sangat berguna di dalam pembelajaran kita ni. Okey. 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 Kita keluar dulu. Okey, kita kembali pada nota kita. Ini tadi. Okey. Jadi tuan-tuan tolong cam lah. Cam apa? Fi'il madhi dia ketika dia mufrad, musanna dan jamak. Fi'il mudhari' dia ketika mufrad, musanna dan jamak. Kemudian fi'il amar dia mufrad, musanna dan jamak. Jadi setengah-setengah tu ada yang sama. Setengah-setengah tu beza sikit-sikit saja. Jadi ini fi'il amar, ini fa'il mudhari', ini fa'il maklum, fa'il madhi. Fa'il madhi, maklum. Belum masuk lagi majhul. Majhul ni kalau saya masukkan sekali, biasanya dia mengelirukanlah. Biasanya mengelirukanlah. Jadi oleh kerana itu saya asingkan dulu, ini fa'il madhi maklum. Ini fa'il mudhari' maklum. Ini fa'il amar. Jadi kalau sekiranya nakkan kefahaman lain, kita tulis ini, boleh kita pergi kepada fa'il madhi majhul, fa'il mudhari' majhul. Majhul tu ada dia punya huruf sakit dalam kataan. Dalam huruf ni ada huruf sakit. Sekarang ni tanazala ni tak ada huruf sakit. Alif tu walaupun huruf sakit tapi bukan yang asli. Dia adalah tambahan. Ditambah ta dan alif. Jadi itu tak dikira huruf sakit. Dia dipanggil huruf sihat. Huruf sihat digambarkan kosong. Jadi 2, 4, kosong. Jadi kita kena pergi dah 241, 242 sampai 249. Banyak saya. Banyak kajian kita ni. Tetapi kita ambil yang betul-betul asas nak guna dulu. Yang majhul-majhul tu kita lambatkan sikit kerana yang tu kira dah silibus yang berikutnya. Bukan tak masuk sekali silibus sekali masuk tak. Yang itu kita masuk dalam silibus yang berikutnya. Jadi kita dah pergi kepada contoh yang dalam ayat ni, yang mana dulu kita dah bincang dah, iaitu perkataan ta'awanu dengan ta'awanu. Jadi perkataan ta'awanu ni benda yang nampak macam sama, tetapi dia tak sama. Apa yang tak samanya? Ta'awalu yang pertama adalah fa'il amar. Bila fa'il amar, maknanya dia mestilah mati di hujungnya. Jadi di sini ta'awanu, ta ni bukan fa'il mudhari', bukan ta mudhari'. Ini memang ta tambahan ta dan alif. Dia adalah fa'il amar. Fa'il amar ta'awanu dimakzumkan. Apa tanda makzumnya? Tanda makzum tu dibuang nun. Kemudian diganti dengan alif. Kita dapat ta'awanu. Ini fa'il madhi untuk 5 huruf. Manakala sini pula ta'awanu juga. Tapi ta'awanu ini adalah fa'il mudhari'. Mudhari' majzum.
Pasal apa dia mazum? Pasal depannya ada la. La ni la jangan. La jangan dia memazumkan fa'il mudhari' selepasnya. Fa'il mudhari' dia mana? Fa'il mudhari' adalah ta'awanu. Sama je ni. Tidak, tak sama. Yang ni ta tambahan. Alif ta. Manakala yang ni ta mudhari'. Bukan tambahan. Tambah mudhari'. Jadi dia tambah kepada apa? Tambah kepada awanu. Macam yang tadi juga. Ta'aruf tadi. Jadi ini ta'awanu ni walaupun huruf sama dan sebagainya, tetapi ta ini adalah ta mudhari'. Manakala ini ta ni adalah ta tambahan kepada dua huruf. Kepada awana. Okay? Jadi ini ta'awanu dah. Fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Mana fa'il mudhari'nya? Fa'il mudhari' dia adalah ta. Ta ni tambahan mudhari' awana. Jadi ta'awana asalnya adalah awana. Awana tambah dengan ta. Ta ni ta mudhari'. Yang ini bukan ta mudhari'. Yang ini ta tambahan kepada ta dan alif. Menjadikan dia 5 huruf. Yang ini asalnya 4 huruf. Awana. Tambah ta ni ta mudhari'. Itu yang saya nak jelaskan. Supaya tuan-tuan tidak salah faham apabila jumpa dengan ayat ini ataupun ayat lain yang ada yang macam ni. Jadi kita kena tahu cara nak bezakan ini adalah fa'il amar. Fa'il amar kenapa wa nun wa alif? Ini kerana dia adalah hazaf nun. Hazaf nun tanda dia bukan marfu'. Manakala ini ta'awanu asalnya adalah awana. Jadi ta'awanu sepatutnya dia sudah menjadi nun tu bagi dhammah. Tapi kebetulan ini nun bagi dhammah bukan kerana dia mudhari'nya, tapi kerana wa mati. Wa mati sebelum hurufnya mesti bagi dhammah. Jadi ta'awanu. Jadi yang ini fa'il mudhari', manakala yang ini fa'il amar. Dua-duanya perkataan sama. Itu yang saya nak tekankan supaya kita tidak keliru dalam memberi makna. Jadi yang ini, yang nombor 2 ni ta'awanu juga exactly sama dengan ini, tapi dia adalah fa'il mudhari' majzum. Apa tanda majzum dia? Majzum dia adalah dengan huruf hazaf nun. Kita buang dia punya hazaf nun tu. Kemudian wa dia wa mana? Wa ni. Wa yang mati ni adalah wa jama'ah. Wa menunjukkan ramai. Menunjukkan dia ramai. Kemudian dhamir mabni ala sukun fi mahalli rafi'in fa'il. Dia pembuat. Dia itu akan melakukan fa'il. Manakala yang ini pula ta'awanu fa'il amar mabni ala hazaf nun wa jama' juga. Dhamir mabni ala sukun fi mahalli rafi'in fa'il juga. Maknanya di sini pun ramai orang, di sini pun ramai orang jama'. Di sini ramai yang pembuat dia iaitu huwa, di sini pun ramai pembuat dia iaitu huwa. Tapi ini fa'il mudhari'. Manakala ini adalah fa'il amar. Amar di sini mati hukum dia. Hukum dia mazum. Ini ta'awanu mansuh hukum dia. Mana tanda hukum mansuh? Dengan hazaf nun. Hazaf nun tu menunjukkan dia mansuh. Pasal apa hazaf nun tanda mansuh? Pasal dia terdiri daripada fa'il yang 5. Fa'il yang 5. Yang ini bukan fa'il yang 5. Ini fa'il amar. Bukan fa'il yang 5. Fa'il yang 5 ni hanya fa'il mudhari'. Fa'il madi tak ada fa'il yang 5. Fa'il amar tak ada fa'il yang 5. Jadi ini adalah fa'il yang 5. Kita buang wa nun dia kerana dia adalah hazaf nun. Hazaf nun maknanya dia majzum. Majzum. Majzum dia sebab apa? Sebab ada la. Baik manakala yang ini fa'il amar. Kenapa dia buang nun? Buang nun kalau fa'il amar ada nun bermakna dia marfu'. Sedangkan dia bukan marfu'. Dia majzum. Majzum maknanya dia matilah. Jadi wa ta'awanu ala birri wa taqwa, kemudian wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Jadi walau macam mana pun yang ini jangan kamu tolong menolong. Dan yang ini suruh tolong menolong. Yang depan ni wa ta'awanu maknanya hendaklah kamu tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Manakala ta'awanu yang ujungnya adalah depannya. Jadi jangan kamu tolong menolong dalam membuat dosa dan permusuhan.
tengok betapa cantiknya Quran Allah menyusun kataan itu. Jadi makna pun cantik, kataan pun cantik, dan hanya boleh dikenal kalau kita ada maklumat tentang ilmu nahwu dan saraf. Kalau tidak kata-kata sama, jadi tak ada apa lah. Jadi dengan ini alhamdulillah kita dapatlah mengenal dia punya perbezaan dia. Okey, sejauh ini ada soalan? Okey ya. Kemudian yang berikutnya adalah ayat 2 surah 2 ayat 282. 282. 282. Sadayan. Sayantum. 282. Okey. Iza tadayantum. 282. Oh, panjang ayat. 282. Tak apalah, kita dengar sekejap supaya kita dapat relax sekejap lah, dapat bertenang sekejap. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Sadaqallah. Ayat yang paling panjang lah. Satu muka surat penuh. Tapi yang kita nak ambil yang ayat yang ada perkataan yang kita sedang bincang, iaitu ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Itu yang kita nak ambil. Jadi perkataan yang ada tambahan ta dan alif di dalam ayat ini adalah tadayantum. Tadayantum tu makna apa? Maknanya kamu berhutang, kamu berhutang piutang. Jadi tadayantum ni, cuba kita tengok apa dia punya asas dia. Jadi dia adalah tadayantum. Tadayantum dia punya fa'il madhi. Fa'il madhi, kemudian hujungnya ada tum. Tum tu apa? Tum tu adalah dhamir muttasil fi muhalli raf'in fa'il. Jadi dhamir muttasil, maknanya kamu berhutang piutang. Jadi tadayantum asalnya adalah ya tayana. Dayana. Dayana. Atas ni ada tulis ni, dayana. Itu asal dia, root word dia 3 huruf. 3 huruf ditambah dengan ta dan ditambah dengan alif. Jadi tadayantum maksudnya adalah kamu berhutang piutang. Jadi dalam asalnya adalah perkataan dia tadayana, fa'il madhi dia, fa'il mudhari' dia ia tadayana, manakala dia punya amarnya tadayan, manakala dia punya masdar dia tadayunu atau tadayuna atau tadayuni, boleh maka. Kemudian isim fa'il dia adalah mutadayinu. Kemudian isim maf'ul ni tak ada. Dia tak ada isim maf'ul. Dia hanya dekat dengan isim fa'il. Isim fa'il dia ya ni bagi bawah. Bagi bawah tu menunjuk isim fa'il. Yang ini pula adalah masdar. Apa bukti dia? Bukti dia ya tu bagi dhamma. Maknanya sebelum akhir, huruf sebelum akhir bagi dhamma, itu adalah masdar. Manakala yang ini hujungnya mati. Hujung mati maknanya fa'il amal. Yang ini hujungnya bagi dhamma. Bagi dhamma maknanya fa'il mudhari'. Yang ini atasnya hujungnya bagi atas. Maknanya dia adalah fa'il madhi. Jadi tadayantum maknanya berhutang piutang lah. Kemudian Quran ada banyak menggunakan perkataan tadayana tu bermaksud bermacam-macam. Pada ayat yang ke-9, surah ke-9 ayat 29, yadinuna, maknanya mereka beragama. Dina agama. Masa yang sama dia juga berhutang. Jadi dalam hal ini kalau kita buka surah 9 Taubah ni ayat 29, dia gunakan yadinuna adalah bermaksud agama. Asalnya samalah. Asal dia adalah dayana. Jadi dayana ni boleh maksud dua. Satu berhutang, satu lagi agama. Dan dalam surah ini 282 adalah tadayantum, yang inilah hutang piutang. Manakala ayat-ayat yang lain dini maknanya bukan hutang, bukannya agama, tapi pembalasan. Dalam surah ini surah Fatihah. Ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini adalah pembalasan.
satu ayat yang keempat, pembalasan. Kemudian kalau yang surah yang ini, surah yang kedua, tapi ayat kedua, dini agama. Dini agama. Dinakum agama kamu. Kemudian ad-dini agama. Jadi banyak dia punya makna, bukan satu. Jadi maknanya kita belum beri makna, kita kena tengok dia punya ayatnya macam mana. Ada masa jadi hutang, piutang, ada masa jadi agama, ada masa dia jadi hari pembalasan, ada masa dia hanya hutang, ada masa adalah sesungguh diberi pembalasan, kalau madinina adalah dikuasai. Jadi ada banyak makna. Jadi kita kena cam lah. Apa ayat sebelumnya memberi maksud apa? Beri maksud agama ke, beri maksud hutang ke, beri maksud apa namanya yang lain-lain tu, pembalasan ke dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan ada buku ni, ada nota ni, buku ni ataupun program ni, lagi mudahlah kita nak cek makna apa. Dia ada banyak makna, bukan satu makna. Walaupun kata yang sama, tapi banyak makna. Okey. Okey, ada persoalan? Tapi Ustaz, Ada perkara berbangkit? saya nak tanya Ustaz. Tapi kalau kata-kata ad-din tu agama kan? Okey. 29 ni. Okey. Ni ad-din tu agama Ustaz kan? Ya. Din. Ad-din tu agama kan? Kalau dinu itu agama. Tapi urut word dia still maintain dah. Daya. Urut word dia sama. Dayana. Urut word dia sama. Okey. Okey. Word sama. Tapi ad-din. Okey. Terima kasih Ustaz. Itulah. Kalau ada ni, refer lah buku ni. InsyaAllah tuan-tuan dapat makna dia yang tepat lah. Ada masa makna dia agama. Pembalasan kan? Ya. What is written there? Ad-din is pembalasan. Boleh jadi tak, pembalasan. Saya is ad-din is agama pun boleh. Saya No. tak tahu how you use it. Ad-din. Ad-din agama. Dayana. It depends on the sentence lah. Dia dalam sentence. Okey. Okay. Okay. Ada lagi perkara berbangkit? Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya. Yang Ustaz kasih tadi yang ni kan ada 10 keping kan tak salah. Nota Ya. dia. Dalam Okey, Telegram kan? Dalam Telegram. Lama dah. Betul. Dalam Telegram. Okey, terima Dalam kasih Ustaz. Telegram, betul. Ada 10 Boleh je. ping lah tu. Supaya mudah lah kita nak refer. Dulu tak tahu baca Ustaz. Benda dia pun tak faham. Tak apa, kita akan bincang dari satu masa ke semasa lah. Okey. Cara nak gunakan tu. Terima kasih. Jadi kalau tak ada, kita berhenti di sini dululah. Okey. Ini adalah minggu keempat. Jadi 29 bulan tu kita cutilah. Sebab minggu kelima kan. Kita cutilah 25 bulan, 29 bulan tu. Hari ini 22 campur 7, 29 lah. 29. Jadi 29 kita cutilah. Sebab tu dah minggu kelima lah. InsyaAllah kita jumpa dalam bulan ini bulan 8. Lepas Merdeka lah kita jumpa. Lepas Merdeka insyaAllah kita jumpa. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami minta pertolongan
dan kami meminta keampunan-Mu ya Allah. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami sendiri dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang Kau-redai. Ya, setelah itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan kepada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiun alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Insya-Allah jumpa lepas mereka. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Sama-sama.